Assalamualaikum. Let's continue to our class for lesson 2 Science Process Skill Year 4. In Year 4, you will be learn about 6 science process skills. There are using space-time relationship, controlling variable, defining operationally, interpreting data, making a hypothesis, and experimenting. Using space-time relationship, a skill that describes changes of situation or phenomena based on the changes in parameter over time. Examples: location, direction, shape, size, volume, and weight. Ini adalah kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kemahiran ini menerangkan tentang perubahan situasi ataupun kejadian atas fenomena berdasarkan perubahan parameter mengikut masa. Contohnya adalah lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu dan berat. Okay. Look at the picture ice cream ni. This is ice cream. Okay, dalam buku teks awak menggunakan pop cycle iaitu ice cream batang. Okay, mana-mana pun tak apa. Okay. Ice cream has changed its shape and become smaller in size. Ice cream ini berubah mengikut bentuk dan menjadi lebih kecil daripada saiznya. Kenapa? Kerana the change in shape and size ini dipanggil parameter. Perubahan bentuk dan saiz ini dipanggil parameter. Okey, yang kedua adalah seterusnya awak tengok as time increase, the shape of ice cream become irregular and the size become smaller. Semakin bertambah masa, bentuk ais krim akan menjadi tidak sekata dan saiz menjadi lebih kecil. Ini adalah the relationship between space and time. Hubungan di antara masa dan ruang. Okey, faham? Interpreting data is a skill to give rational description about object, events or pattern from collected data. Mentafsir data adalah satu kemahiran memberi penerangan secara rasional tentang objek, peristiwa ataupun pola daripada data yang dikumpulkan. Interpreting data ni kita boleh mentafsir data melalui catapai, baca ataupun graph and classification chart. Okay, for example, number 1 is data interpretation for pie chart. The number of people riding a bicycle to school is the same as those walking. Okey, dia mengatakan bilangan murid berbasikal ke sekolah lebih sama dengan murid berjalan kaki. Okey, number 2, baca. Okey, data interpretationnya distance travelled by toy car A is the furthest. And for number 3, classification chart for animal reproduction method. Bagaimana haiwan membiak. Okey, ada berapa? How many? How many method of animal reproduction are there? Yes, 2 method. Lay egg and give birth. Okey, faham tak? Kat sini macam mana kita hendak mentafsir
data yang diberikan melalui pie chart, graph and classification data ataupun carta pengkelasan. Defining operational is a skill to define a concept by stating what can be carried out and observed. Satu kemahiran memberi definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Okay, look at the picture. This picture is the test for ability of a material to absorb water. So, what can we measure about this experiment? Okay, so we can measure the volume of water left in the beaker. So, the operational definition of the ability of material to absorb water is the volume of water left in the beakers. Kenapa? Sebab isi padu air yang tinggal di dalam bekas ini adalah kita punya result. Kita nak tengok what can be carried out, apa yang kita dapat lakukan, apa yang kita ukur, apa yang kita perhatikan. Okay, faham? Okay, next, the operational definition of the ability of the material to absorb the most water. So, the answer is the least volume of water left in the beaker. Isi padu yang paling sedikit yang tinggal di dalam beaker. Kenapa? Sebab itu yang kita dapat perhatikan dan kita dapat ukur. Okay, another example. From the result of the investigation, what is the operational definition of magnetic force? The operational definition of magnetic force is number of paper clips can be attracted by magnet. Definisi secara operasi kekuatan magnet ialah bilangan klip kertas yang dapat ditarik oleh magnet. Okey kelas, ni cara awak nak menulis ya tentang definisi secara operasi. Mula-mula sekali awak kena tulis the operational definition of apa yang ditanya magnetic force, absorbed material, contoh je kan. Jadi awak kena tulis dulu the operational definition of magnetic force is, baru jawapan. Number of paper clips can be attracted by magnet. Okay, another examples. Okay, yang ni teacher tak jumpa yang ni je. Daniel menyemai biji benih. Daniel mengira daun yang terdapat pada anak pokok bendi. Terdapat 8 helai daun pada anak pokok bendi selepas 3 minggu. Okay. What the operational definition? Ni cara dia tulis. The operational definition of plant growth is number of leaves after 3 weeks. Bilangan daun selepas 3 minggu. Okey, itu cara awak tulis. Contoh. Teacher harap sangat awak faham sebab susah juga ni. Controlling variable has 3 constant variable, manipulate variable, responding variable. Constant variable is same, no change in our experiment. Manipulate variable is change in our experiment. Kita ubah dalam eksperimen kita apa yang kita ubah. And then responding variable. Okay, you must be right. The variable with Faris and Melan were given to plants of the same type. They were required to investigate the amount of water needed for the healthy growth of the plant. Farid placed his plant beside the window. Melan placed her plant in the cupboard. After a month, Faris
plant is larger in size. Okay, look at here. The constant variable is type of plant, size of plants, volume of water. Size apa panggil ni? Jenis tumbuhan, saiz tumbuhan dan isi padu air yang digunakan adalah sama. Manipulate variable adalah perkara yang mereka ubah. Dalam eksperimen ini, Faris meletakkan tumbuhannya di sebelah tingkap yang mana mempunyai cahaya matahari, manakala Melan meletak di dalam cupboard. Memang tiada matahari lah. Dan Faris menyiram selama 1 minggu sekali, manakala Melan 3 kali seminggu. Okey, kat sini itu adalah perkara yang berbeza yang mereka ubah. Responding variable, you can see Faris plant is larger in size. Pokok Faris lebih besar. So, responding variable apa? Growth of plant. Pembesaran pokok. Growth of plant. Size of plant. Okey, kat sini teacher nak terangkan ke awak parameter. Awak tengok daripada constant variable, manipulate variable, responding variable. Okey, kat sini teacher nak terangkan. Awak tak boleh tulis macam ni. Pokok bendi. Tak boleh. Awak tak boleh tulis macam tu. Awak kena tulis type of plant. Kalau dalam bahasa Melayu, jenis tumbuhan. Size of plants. Volume of water. Isi padu air. Awak kena tulis macam tu. Manipulate variable. Awak tak boleh tulis macam mana? Ada matahari. Tak ada matahari. Tak boleh tulis macam tu. Awak kena tulis presence of light. Kehadiran cahaya matahari. Frequency of water. Kekerapan pokok disiram. Maksudnya macam tu awak kena tulis. Growth of plant. Tak boleh tulis plant is bigger. Plant is smaller. Tak boleh tulis macam tu. Awak kena tulis growth of plant. Size of plant. Okay, faham? Okay, next. Okay. Look at here. Constant variable. Kat sini adalah awak baca ya. Page 13. Okay. Apa yang mereka tetapkan kat sini? Amount of sunlight. Quantity of soil. Type of soil. Type of plant. Manipulate variable. Volume of water. Tengok disiram. Yang ni 1. Yang ni 1, 2, 3. Okay, faham? Okay, next. After 1 month, what can you observe? Growth of plant. Size of plant. Quantity of leaf or number of leaf. Okay. Okay, understand? Okay. Yang ni baru variable. Okay. Teacher harap awak faham. Dan sekiranya awak tidak faham, awak boleh tanya teacher. Moga awak dapat manfaat daripada apa yang teacher terangkan ni. Okay, Assalamualaikum.